Aku rasa pelik. Semua percaya ke mati belaka. Tapi seharian duduk dalam keadaan suka. Apa? Bukan maksud suka tu tertawa ha. Maksud suka tu menghiburkan hati belaka. Buat kerjaan ikut nafsu belaka, ikut selera belaka. Menyeronokkan kehidupan pada dia. Tapi dia tahu, dia yakin mati. Mana persiapan mati? Kita nak pergi jalan satu tempat. Orang lain semua duduk alik nyipir belakang dah. Basabah nak sapa dah. Van nak sapa dah. Dia duduk kutik duduk main lagi. Tak tahu kain baju mana. Tak tahu barang nak bawa gapo. Berbayar. Ibarat gitu. Ramai lah lagu ni. Van akan mari bila-bila masa sahaja. Mari tak pun pergi selalu. Kalau kita buat persiapan dah, tak apalah. Kita ready dah, tunggu nak pergi. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia sampai tika dia, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Dia tidak akan pelewat walaupun satu saat. Wa la yastaqdimun, dan dia tidak mempercepatkan walaupun satu saat. Kedai siapa aja dia. Kedai tak siapa aja, setara mana pun tak mati. Menteri dulu, seorang menteri jatuh kapal terbang ke helikopter, lekat atas pohon. Hidup oleh-oleh ni. Jatuh atas kapal terbang. Zali Syafi'i ke siapa dia tak? Tak ingat dah dulu. Zaman kecil-kecil dulu. Kedai tidak siapa aja dia. Kedai siapa aja dia. Licin ngebuh. Ni Allah Ta'ala kata, aku rasa pelik. Dia yakin mati, tapi sehari-hari dia suka semacam. Menghiburkan hati. Orang pun katalah, tak. Kita kena banyak hiburkan hati kita supaya tidak stres. Ungkapan itu, tanggapan itu, kata-kata itu kita ambil mana? Kita ambil mana? Jadi kita pun keriklah benda yang menyukakan kita semacam. Bapa pasal takut somak, takut stres dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala ajar dah kita. Ala bisikrillah tatmainul qulub. Kalau nak suruh jiwa mu tenang, tidak stres, tidak somak, mu kena banyak ingat ke aku. Bila mu banyak ingat ke aku, tak ada kata. Pasal segala-galanya aku bui belakang tu. Bahagia, sedih, semua barang-barang itu aku beri kamu. Mari daripada aku. Banyak. Tapi setara mana yakin kita dengan benda tu? Inilah benda yang kita berusaha, berikhtiar, sahabat-sahabat. Nak bisa sampai satu tahap, kita berasa seronok buat ibadat. Kita berasa seronok dengan orang ngajar. Kita berasa seronok semaya Jumaat. Kita berasa seronok mari masjid. Kita berasa seronok baca Quran. Kita ke arah tu tadi. Kita ke arah tu. Hak tu yang kita duk ulang. Memanglah nak sampai ke peringkat keseronokan tu, kena acak buatlah. Orang nak boleh biar gula sedap dan sebagainya, orang bubuh bawal. Kata bubuh bawal tidak terasa masuk ke tu. Nak boleh ke boleh bawal tu, kena koyok dulu. Gak koyok bawal ni pada adanya jerit lah, terbiak air mata, pedih. Tapi bila sudah kita menangis itu, kita merasai kesusahan tu, kesedihan tu, akhir sekali kita dapat intipati daripada bawal tu. Bubuh gula ada rasa dia. Nangis dululah mula-mula. Memanglah kita nak boleh jadi acak mari masjid.
nak boleh hacak main dengan orang ngajar dan bagainya, memang kita kena itu dululah. Bila dah sampai tahap berasa seronok tu, alhamdulillah. Bila tak ada orang ngajar, kita berasa rugi antara maghrib dengan isyak, duk buat saja. Kita pun langsunglah royak ke orang yang sepatutnya, carilah sesiapa dia ngajar. Rugi. Kita mula mari berasa keseronokan dah tu. Dan tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa menghimpunkan ia akan harta. Di akhirat kelak Allah Ta'ala akan tanya, orang kaya lambat masuk syurga pasal dia banyak dihisab di mizan. Kita pergi ke luar negara, Allah balik, orang bawa bil banyak, lambat nak tobik daripada airport tu. Pasal dia tahan oleh kastel, cek. Bayarkanlah. Lama lah. Orang yang pergi tak ada bawa sekarang habuk. Orang pergi tak ada sekarang habuk. Lagu mana? Kelip tak ada kau sekarang habuk. Body dia saja. Scan diri dia pun lepas lah. Lepas maksudnya, tak payah cari. Tak, kita kena sesat di dunia lagi. Maksudnya, kita kena bersihkan benda kita tu. Kastel cek gapo gini pun tak ada dalam satu, cepat lah. Tapi kalau ada benda-benda yang tak betul dalam tu, lekat lah situ. Panjang cerita lah. Maksudnya, yang kita duk cari sehari tengah hari kita ni, menyebabkan kita terlupa untuk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan benda yang kita cari ni pula syubhah, meragui, campur aduk dengan benda yang haram, apatah lagi kalau haram, sudah tentulah akan melambatkan hisab kita tu. Ada satu jabatan dia jemput hamba ceramah. Tak kira lah siapa dia sekali pula. Hamba kata, learning tak apalah, selekeh lah. Mungkin kita ada power, ada kuasa. Kita nak dapatkan sesuatu tu secara tak molek pun tak apa. Pasal kita bijak dan kita tahu kita ada power, ada kuasa, kita boleh buat belaka. Dengan pitih tu kita beli rumah. Dengan pitih tu kita beli makan anak bini kita. Dengan pitih tu kita beli harta, beli tanah. Apa-apa sahajalah. Bila kita patching, kita pun sedarlah dengan orang ngajar gapo gini, mula carilah masjid. Marilah jemaah dengan Allah orang ngajar gapo gini. Kita pun mula isahlah. Kita pun bertaubatlah dengan Allah Ta'ala. Agak-agak harta yang kita dapat masa kita kerja dulu, dengan cara tak molek, rasuah dan sebagainya, bila kita bertaubat, kita isah, harta tu jadi halal. Harta tu jadi halal. Kita beli rumah tu, orang kerja macam-macam lah kerja, sebutkan kena atas orang pula nak kita. Hasilnya adalah kita dapat sesuatu itu daripada rasuah, daripada tidak betul. Bila kita isah, kakak-kakak tu jadi halal. Tanah yang kita beli daripada pitih tak molek, rumah yang kita buat tu daripada pitih tak molek, jadi halal ke tak? Pun kita mati, rumah, tanah ke apa jadi saka. Saka tu akan bertitih-titih.
Anak cucu kita tak tahu kita dapat daripada cara mana. Kita nyanyi. Kita nyanyi. Sebab itulah masa kita ada kuasa, ada power ni, kita kena beringat. Kita kena beringat. Takut kita mewarisi harta haram kepada anak cucu kita. Kerana akan dihisap. Akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Mau boleh faham buat ke dia. Sebab itu dalam Quran tu dia sebut infak semua hujung belakang tu. Dia sebut harta infak, harta infak. Kapuh dia gitu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Gapo-gapo dia hak aku rezeki kepada kamu, yunfikun, mu infakkan. Bukan habis situ ya. Aku beri kamu ya dah. Lepas aku nak tengok. Sebenarnya aku beri kamu tu aku nak tengok. Mu infak ke tak? Jangan duk ingat bila pun Tuhan wi harta kita, wi pitih kita, wi duit kita banyak ke apa gini kata Tuhan saya kita tak. Tuhan uji kita. Aku wi kamu cara ni aku nak tengok. Mu infak ke tak? Maka di situ lahirlah dua sifat, kedekut dan pemurah. Sebab itu orang kata anak dan harta menjadi fitnah. Ujian kita ni sebagai umat Muhammad SAW tiga. Pertama Tuhan uji dengan harta. Muhammad berhentilah berdakwah, boleh duduk royak kau gitu gini-gini. Kalau mu nak harta, kami kumpulkan emas sebesar bukit Uhud. Apa bagaimana? Kamu nak jadi Tok Ngulu sini, Tok Ngulu di Mekah. Tak apa, kami lantik menjadi orang nombor 1 sini. Nak pergi pakat. Kamu nak tino, mu pilih saja siapa dia yang ada di kota Mekah ni. Kami beri ke bini orang tak apa. Oh ya, Nabi tolak belakang. Umat dia pun Allah Ta'ala uji dengan 3 tu juga. Ya, kita tak berasa. Kita tak berasa. Kita ingat Tuhan saya, kita Tuhan beri harta kita. Padahal Tuhan nak uji kita. Hakmu ke hak aku. Bila mu berasa hakmu, mu akan jadi anak beranak korun. Mu akan jadi anak beranak sa'labah. Akan jadi anak beranak sa'labah. Sa'labah sesok barak dulu. Selalu dah hamba cerita dalam kuliah-kuliah. Sehingga Nabi dah jadi kaya. Bila kaya, mula tak jumpa Zahur Asal ngori Isra. Nabi kata kita tengok kat saing kita tu Sa'labah sahabat kita tu. Lama tak nak nampak. Bunyi kata kaya dah. Ketanya dia. Lagu mana zakat-zakat? Sahabat-sahabat pergi sampaikan salam Rasulullah tanya. Lepas tu Rasulullah pesan, zakat-zakat gua mana bunyi kaya? Dia kata ni perangai orang. Masa aku susah tu tak ada seorang habuk bertanya khabar. Awak aku senang cakap zakat lah berapa. Nampak? Dah gitu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku nak tengok tahu mana. Akan dihisap. Muat gau dia. Hak aku beri kamu. Kedekut. Bukan takat terkeduk. Banga namun ni. Dekut banga. Hati Allah Ta'ala kata aku bahasa pelik. Nak kau ngira gitu mu. Yakni kira-kira pada hari kiamat, maka betapa menghimpun ia akan harta. Dan tercengang bagi barang siapa yang yakin ia akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia. Aku rasa pelik. Yakin akan kubur. Kerja gali kubur.
Nak gitu. Tapi tidak memberi pengajaran sikit rabuk kita. Kita ni orang, iringi orang, gingatik dan sebagainya. Tidak memberi pengajaran kepadamu. Esok mungkin jadi gitu juga. Orang gali kamu pula. Hari ni menggali orang. Esok orang gali kamu pula. Tapi sehari tengah hari mu duduk. Dengan tak semaya belnya, dengan tak jemaahnya, dengan tak mengajinya, dengan tak dengar orang ngajarnya, dengan benda-benda yang melekokan, melahrakan itu. Tapi mu tahu, esok mari sini belaka apa kita. Tuh masjid pada Pak Ahmad. Depan masjid kubur. Kok kubur berlalu, kok masjid berlalu. Kubur tak singgah, mu tak mati lagi. Masjid tak singgah, mu tak semaya lagi. Faham? Singgah mana? Singgah Kedah. Batu muslimin-muslimat semua. Bapa orang tua dulu kalau dia buat masjid, kebanyakannya dia buat kubur sebelah masjid. Itulah sebenarnya kita lepas pada pergi sini. Di antara objektif pengajaran dia. Lepas pada sini, pergi sini. Nak gitu. Dua tempat lah. Mari masjid dah pergi alik ni pula nak gitu. Ni rupanya bila duk lalu semua dia jadi lali. Bapa jadi lali pasal tak ada pengajaran. Tak ada orang tolong peringat. Tak ada orang tolong geruk. Tak ada orang tolong kejutkan. Nak gitu. Jadi kita tak apalah, kita tukar kejut orang ni. Orang tengah tidur sedap, kita kejut. Kita kejut dia tu pasal api dapur tu takut merebok. Kita kejutlah dia tengah tidur. Memang dia marah pasal dia terlena molek. Tapi hakikatnya kita sayang ke dia. Takut terbakar rumah dengan dia hangus. Kita kena duduk situ lah. Baru kita rasa tak pelik.